Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi tammim bil khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nur al-mudhhi bi lisyani bi nurih wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin ala damma wasi'ahu ilmullah. Thumma amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui live di Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan bagi sama-sama kita membincangkan, mendengar hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana kita dipertemukan juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada bulan yang sangat mulia, iaitu bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat istimewa dan mempunyai kelebihan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedang pendengar yang terhormati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi insya-Allah sebelum kita pergi beli moreh kat bazar, beli makanan untuk berbuka, kita dengar sedikit hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Mana yang sompek lah kan, mana yang larik lah. Kok dah tak larik kan, kita berhentilah. InsyaAllah tuan-tuan, jadi sepatutnya live ini diberi pilihan untuk buat live ataupun rakaman. Cuma bila buat rakaman ni yelah, cakap seorang-seorang kan rasa bosan, rasa macam tak ada feel. Jadi saya lebih suka buat live walaupun pada siang Ramadan. InsyaAllah tuan-tuan, semoga kita sama-sama diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya diberi kekuatan untuk menyampaikan dan tuan-tuan diberi kekuatan untuk mendengar, insya-Allah. Dan terima kasih juga pada saudara ataupun saudari yang telah menghadiahkan stand baru untuk saya. Agak dia marah, asyik jatuh ya stand ni kan. Dibeli, hadiahkan stand baru. Alhamdulillah, dapat guna stand baru. Moga-moga stand ni tak jatuh lah kan. InsyaAllah tuan-tuan, kita sama-sama menyambung hadis seterusnya di dalam kitab 40 hadis perihal zaman kini. Pada sesi yang lalu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dah bincang berkenaan dengan sebuah hadis yang penting, yang mana Nabi SAW mengkhabarkan dalam hadis tersebut keadaan umat Islam yang mana mereka akan mengikuti jejak langkah kaum Yahudi dan Nasrani sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga kan kalaulah kaum Yahudi dan Nasrani itu masuk ke dalam lubang dhab sekalipun, nescaya mereka akan mengikutinya. Dalam hadis yang lalu, Nabi SAW menggambarkan tentang keadaan umat ini, yang mana mereka akan mengikuti jejak langkah kaum Yahudi dan Nasrani dalam setiap gerak langkah mereka, daripada sekecil-kecil perkara sehinggalah kepada perkara yang sukar sekalipun, umat manusia, umat Islam akan turut mengikuti kaum Yahudi dan Nasrani. Dan apa yang dikhabarkan oleh baginda SAW tersebut dapat kita lihat dengan realiti apa yang berlaku pada hari ini. Kita toleh je kiri dan kanan kita, kita akan dapati apa yang Nabi SAW bagi tahu ni adalah perkara yang benar, perkara yang memang dah berlaku, dan tak boleh seorang pun nak menafikan perkara tersebut. Yang mana umat Islam telah mengikuti jejak langkah kaum Yahudi dan Nasrani, sama ada sedar ataupun tidak. Kita telah menjadikan orang Barat, orang Nasrani, begitu juga kaum Yahudi sebagai ikon, sebagai idol dalam kehidupan kita. Kita menganggap bahawa orang Barat itu adalah sumber ataupun lambang kepada kemajuan, yang akhirnya kita nak jadi macam mereka. Kita buat rumah macam mereka, kita nak pakai kereta macam mereka.
kita nak makan macam mereka. Hatta apa yang mereka buat sekalipun kita nak tiru. Walaupun kadang-kala apa yang mereka buat itu bercanggah dengan Islam. Tetapi kita tetap ingin mengikuti mereka, kononnya untuk mengikuti trend. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita semua, insya-Allah. Baik, tuan-tuan, kita akan masuk kepada hadis yang ke-6 pada halaman ke-89. Tuan-tuan yang ada buku boleh buka buku 40 hadis perihal zaman kini. Pada halaman ke-89, hadis daripada Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Wa bihi qala an ibn Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taghshayanna ummati fitanun yamutu fiha qalbur rajuli kama yamutu badanuhu. Rawahu Nu'aim bin Hammad fil Fitan. Maksudnya daripada Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umatku pasti akan ditimpa dengan fitnah sehingga hati seseorang itu akan mati seperti mana jasadnya akan mati. Diriwayatkan oleh Nu'aim bin Hammad di dalam kitab Al-Fitan. Jadi hadis ini adalah hadis daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Yang mana Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma ini telah kita bincangkan tentang kepribadian beliau, tentang biografi beliau. Beliau merupakan anak kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Oleh itu bila kita sebut Abdullah ibn Umar, kita akan menyatakan radhiyallahu anhuma. Redha Allah ke atas mereka berdua, yakni ke atas Sayyidina Umar dan ke atas anaknya, iaitu Abdullah bin Umar. Kata Sayyidina Abdullah bin Umar, Nabi SAW pernah bersabda, la taghshayanna ummati fitanun. Nescaya umatku akan diliputi, akan ditimpa dengan fitnah-fitnah. Fitanun. Nabi tak sebut fitnatun, tapi Nabi sebut fitanun. Yang menunjukkan bahawa umat Nabi Muhammad SAW akan ditimpa dengan fitnah, daripada satu fitnah kepada fitnah yang lain. Yamutu fiha qalbu, yang mana fitnah tersebut, fitnah yang menimpa kepada umat baginda SAW itu akan menyebabkan matinya hati-hati umat baginda SAW seperti mana matinya tubuh badan mereka. Nabi SAW menggambarkan tentang fitnah yang berlaku kepada kita, yang mana fitnah itu akan menyebabkan hati-hati kita menjadi mati seperti mana jasad kita boleh mati. Seperti mana jasad kita akan mati, akan tidak berguna lagi, maka seperti itulah hati itu, kata Nabi SAW. Hati itu juga akan mati. Kenapa hati itu mati? Hati-hati itu mati kerana fitnah yang menimpa kepada umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadis ini dikatakan oleh Nu'aim bin Hammad di dalam kitab Al-Fitan. Kita lihat apakah dikatakan oleh Sayyid Abdul Aziz dalam mensyarahkan hadis ini. Kata Sayyid Abdul Aziz, terdapat pada hadis ini berita tentang apa yang terjadi pada ketika ini. Jadi dalam hadis ini menggambarkan apa yang berlaku pada masa sekarang, apa yang berlaku di sekeliling kita, iaitu apa? Matinya hati daripada mengikut jalan hidayah dan petunjuk, walaupun mendengar ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabawi, hadis-hadis Nabi SAW. Dia kata Sayyid Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari, kenapa hati-hati ini mati? Hati-hati ini mati adalah kerana digambarkan bahawa mereka tidak mampu lagi untuk mendapat hidayah walaupun mereka mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dibacakan kepada mereka tentang ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, diperdengarkan kepada mereka tentang hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka tidak mampu untuk menerima, untuk mendapat hidayah tersebut. Kenapa? Kerana hatinya telah mati, sehingga ia tidak mampu untuk digunakan lagi, tidak mampu untuk diambil manfaat, seperti mana jasad yang mati yang tak boleh diambil manfaat. Tubuh badan manusia bila dah mati, kita tak boleh nak buat apa dah, kita akan tanam.
Maka kata Nabi SAW, seperti itulah hati manusia yang mati. Matinya hati itu sehingga ia tidak berguna lagi. Tak boleh nak ambil manfaat dah. Sebab tu Nabi SAW sebut apa? Hati itu adalah merupakan sumber asas yang menentukan sama ada baik ataupun buruk jasad seorang itu. Kata Nabi SAW, ala inna likulli jasadin mudghah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya dalam setiap jasad manusia itu ada sekutu daging. Idza salaha jasadu kulluh. Yang mana kalau daging tersebut baik, maka baiklah tubuh badan manusia itu, jasad manusia itu. Tapi wa idza fasadat, kalau hati itu buruk, daging itu jahat, rosak, fasad jasadu kulluh, maka jasad manusia itu semuanya akan rosak. Ala wahyal qalb, daging tersebut adalah hati, kata Nabi SAW. Nabi SAW menggambarkan bagaimana hati itu memain peranan yang amat penting dalam tubuh manusia. Sehingga kan kalaulah hati itu baik, maka jasad itu juga akan baik. Tetapi kalau hati itu kotor, hati itu buruk, maka buruklah jasad dia. Maksud dia apa? Hati itu akan mengawal gerak-geri manusia. Ada orang dia kata, Ustaz, saya walaupun tak pakai tudung, tapi hati saya baik, Ustaz. Saya tak pernah caci maki orang, tak pernah ngumpat orang, Ustaz. Saya tak pakai tudung je, Ustaz. Baik tak saya, Ustaz? Kita kata apa? Nabi SAW menggambarkan orang yang baik itu apa? Orang yang baik itu, hati yang baik itu, orang yang jasad dia baik adalah hati dia baik. Macam mana kita nak tahu hati orang tu baik ke tak baik? Kita tak boleh nak tilik hati orang. Kita tak boleh nak minta, nak bola hati orang. Kita nak tengok orang tu baik ke tidak. Macam mana kita nak tahu hati orang tu baik? Kita tengok daripada zahir dia. Sebab tu kaedah menyatakan nahnu nahkumu bil-zawahir wallahu yatawalla bis-sarair. Kita menghukum daripada sudut zahir. Siapa yang menghukum sudut batin? Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas, riya, ujub itu hak Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh kita tengok orang buat satu amalan kita kata riak lah dia ni. Kita tengok orang sembahyang tarawih, orang sembahyang 8 rakaat dia tambah sampai 20. Kita kata jobo orang ni kan. Orang buat 8 pun buat sampai 20. Nak menunjuk-nunjuk lah tu kita kata dengan dia. Itu pun nama dia, kita menghukum pada sudut batin. Kita tak berhak untuk menghukum sudut batin. Sebab apa? Kita tak tahu apa niat hati dia. Mungkin dalam hati dia ikhlas. Begitu juga orang bersedekah. Walaupun dia buat live, walaupun dia pamerkan dekat satu dunia yang dia bersedekah, tapi kita tak boleh nak menentukan, nak menghukum sama ada dia ikhlas ataupun tidak. Sebab apa? Dia adalah perihal batin, perihal dalam diri manusia. Tetapi kata Nabi SAW, kita boleh tahu sama ada orang itu baik, sama ada hati dia baik ataupun tidak melalui jasad dia. Kalau jasad dia baik, kalau dia sembahyang, kalau dia menutup aurat, insya-Allah hati dia baik. Walaupun belum jadi penentu dah. Berapa ramai orang yang pakai tudung, orang yang menutup aurat tapi mulut dia lagi lancang daripada orang tak menutup aurat. Tetapi sekurang-kurangnya itu menunjukkan tanda yang Nabi sebut. Tanda baiknya hati dia. Tanda eloknya hati dia. Kerana dengan eloknya hati tersebut, dia melaksanakan titah perintah Allah untuk menutup aurat. Dengan baiknya hati itu, dia melaksanakan salat misalnya. Ada orang kata, Ustaz, saya bersedekah banyak dah, cuma saya solat lah Ustaz, kurang sikit Ustaz. Kita kata apa? Kalaulah betul-betul baik hati tersebut, tanda baik hati tersebut, nescaya sembahyang akan dapat dijaga. Itulah tanda baiknya hati dan yang digambarkan oleh baginda SAW. Jadi macam mana kita nak tahu seorang itu hati dia baik ataupun tidak? Kita tengok tingkah laku dia. Kalau dah hari-hari kojoi mencarut, memaki hamun orang, menghina orang, mengumpat orang, asal jumpa orang dia cerita pasal orang lain. Orang ni bahaya tuan-tuan. Kalau ada orang yang datang kepada kita bawa cerita orang lain, tuan-tuan kena hati-hati. Sebab apa? Berkemungkinan bila dia pergi kat tempat orang lain pula, dia jumpa orang lain akan cerita yang buruk pasal kita pula. Sebab tu kalau boleh jangan dokek-dokek dengan orang gemar mengumpat ni. Sebab tak ada jaminan dia tak akan mengumpat kat kita pula. Silap-silap dia pergi kat orang lain, dia jajah benda lain. Tu okey lagi. Kod dia pusing benda lain, dia kata kita pula yang kata, sedangkan dia datang kat kita ni bercerita ni. Kan? Dia kata, kau nak tahu tak, tipah tu anak dah kahwin 2. Dia cerita kat kita kan. Dia yang cerita ni. Tiba-tiba dia pergi kat orang lain, dia kata kita yang cerita kat dia. Kita yang mengumpat anak si tipah.
Maka ini yang kita risau. Ini yang bahaya. Jadi kena jauhkan orang-orang macam ni. Jangan dokek-dokek dengan orang yang suka memaki hamun, suka mengumpat, suka menjelur. Jadi kalaulah orang itu betul-betul hati dia baik, maka lisan dia juga akan baik. Kalau betul-betul hati dia suci, maka dia juga akan terjaga daripada perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tanda sucinya hati. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok lagi kata Syed Abdul Aziz. Ini adalah kenapa seseorang itu hatinya mati sehingga tidak lagi mampu untuk mendapat hidayah walaupun dibacakan kepadanya Al-Quran, walaupun dibacakan kepadanya hadis. Kenapa? Kerana karat yang telah menutupi hati disebabkan banyaknya berbuat perkara keji serta melanggar syariat Allah SWT. Macam mana hati itu boleh mati? Sebab melanggar syariat Allah SWT. Meninggalkan perintah Allah SWT. Dosa-dosa tersebut akhirnya menyebabkan hati itu mati. Dan bila hati itu mati, sukar untuk menerima hidayah. Sukar untuk kita mendengar ayat-ayat Allah SWT. Sebab tu bila seorang dia dengar bacaan Al-Quran, dia rasa tak suka. Dia dengar ceramah agama, dia rasa tak naklah dengar, nak dengar benda lain lah. Dia lebih suka dengar benda lain daripada ceramah agama. Dia lebih suka dengar lagu daripada mendengar Al-Quran. Maka ketahuilah sebenarnya dia sedang sakit. Ini bukan penyakit zahir. Kalau penyakit zahir, kita boleh pergi jumpa doktor. Doktor bagi ubat, insya-Allah. Kalau COVID pun kita kena kuarantin, insya-Allah ada ubat. Dan kalau panjang umur, insya-Allah kita boleh sihat. Kalau bukan golongan yang berisiko. Tapi penyakit hati ni susah nak dikesan. Kadang-kadang kita tak sedar yang hati kita bermasalah. Kita rasa diri kita macam elok je, macam baik je. Sedangkan pada hakikatnya hati kita berpenyakit. Jadi macam mana kita nak tahu hati kita berpenyakit? Allah Subhanahu wa taala memberi tanda kepada kita. Macam mana kita nak tahu hati kita sedang masalah ataupun tidak? Allah kata apa? Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang mukmin, tanda orang itu beriman apa dia? Bila dia diingatkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Dia diberikan tazkirah, peringatan tentang keagungan baginda sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan baginda sallallahu alaihi wasallam, tentang keagungan zat Allah Subhanahu wa taala. Wajilat qulubuhum, hati dia akan bergetar. Hati dia akan takut. Hati dia akan gerun dengan keagungan zat Allah Subhanahu wa taala. Hatinya bila diperdengarkan tentang hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam akan semakin cinta kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini tanda orang mukmin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Allah Subhanahu wa taala lagi, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan kata Allah Subhanahu wa taala lagi, wa idza tuliyat alaihim ayatuna. Yang pertama, apabila disebutkan kepadanya tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan kepadanya tentang kemuliaan baginda sallallahu alaihi wasallam, hatinya akan menjadi getar. Dirinya akan menjadi semakin semangat untuk mendengar tentang kemuliaan baginda SAW, mendengar tentang keagungan zat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, zadatuhum imana, imannya akan bertambah bila dia mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dia buka Quran, dia mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala, hatinya semakin bertambah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya semakin tambah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan bila dia dengar dekat TV ada Quran, dia tukar channel lain. Sebab apa? Sebab hati dia tidak bergetar bila disebutkan tentang Allah. Sebab iman dia tidak bertambah bila didengarkan kepadanya tentang ayat-ayat Al-Quran Subhanahu wa taala. Dan inilah antara tanda-tanda yang mana hati kita sedang berpenyakit. Yang mana penyakit hati ini perlu diubati. Sekiranya tidak, dia akan menjadi parah. Dan akhirnya hati itu akan menjadi mati. Wal'iyadzubillah. Waktu Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang dikatakan oleh Al-Hafiz Al-Munziri dalam kitabnya At-Targhib wa Tarhib, yang mana kata Nabi SAW, innamal mu'mina idza adhnaba dhanban kanat nuqtatun sauda fi qalbihi. Kata Nabi SAW, seseorang mukmin itu apabila dia melakukan suatu perbuatan dosa, dia melihat perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, memakan harta-harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala,
memakan harta anak yatim, memakan harta-harta riba. Kanat nuktatun sauda fi qalbih, kata Nabi SAW, bila dia melakukan perkara-perkara haram tersebut, maka akan dititikkan pada hatinya satu titik hitam. Satu dosa, satu titik hitam. Amoy lalu dia menjeling, pandang, melihat perkara yang diharamkan, dititikkan kepadanya titik hitam. Pergi beli nambu, kat kedai nambu, dititikkan pada hatinya satu titik hitam. Memakan daripada harta-harta yang haram, dititikkan kepadanya titik hitam. Mengucapkan perkataan-perkataan yang nista, mengumpat, menghina, mencela, dititikkan padanya titik yang hitam. Fa in taba wa naza'a wastaghfara suqila minha. Kalaulah dia bertaubat, amoy lalu dia jeling, dia tengok amoy tu kan. Amoy, kalau kita kata amoy, tak adalah dia pakai tudung dah kan. Sah-sah lah dia pakai, tak menutup aurat. Dia pun pandang, tak kalip-kalip. Ustaz kata pandang kali pertama itu rezeki. Memang tak kalip dia jago. Dia nak pandang, nak tengok juga, jangan bagi kalip. Kalau kalip tak dipandang lagi dah, kata dia. Lalu bila dia pandang maksiat tersebut, dititikkan pada hatinya satu titik hitam. Tapi kalau dia bertaubat, kata, astagfirullahalazim, apa aku buat ni? Apa yang aku pandang ni? Ini kan nak diharamkan oleh Allah SWT. Dia pun alihkan pandangan dia, astagfirullahalazim. Nak makan daripada harta yang haram. Bila nak masuk je, teringat, ini bukan hak aku ni. Ini hak orang lain ni. Zakat belum bayar lagi. Dia berhenti keluarkan makanan. Semalam saya jumpa dengan seorang lelaki yang kaya lah, kerja di jabatan kerajaan berpangkat tinggi. Kerja di luar negara. Wakil kerajaan. Dia datang dekat saya, Ustaz, saya nak tanya Ustaz tentang satu soalan berkenaan dengan zakat. Ustaz, saya duit KWSP saya baru keluar Ustaz tahun lepas. Tapi saya tak usik lagi Ustaz duit tu. Duit tu dah bank in dah dalam bank saya. Tapi saya tak usik lagi Ustaz. Sebab duit saya yang sekarang ada pun tak habis Ustaz. Kaya tak kaya kan. Duit yang ada pun tak habis-habis lagi. KWSP tu tak berusik. Tu Ustaz, perlu tak saya bayar zakat ni Ustaz? Macam mana saya nak bayar zakat? Bila saya kena bayar zakat? Dah kena bayar sekarang ke? Ataupun daripada dulu lagi, tahun lepas bila dapat tu saya kena bayar? Ini tanda orang beriman. Dia risau. Bila mana dia tak keluarkan zakat, dia akan memakan hak orang lain. Sebab apa? Dalam setiap harta kita itu ada hak orang lain. Sebab itu kita kena keluarkan zakat. Bila kita tak keluarkan zakat, maka kita telah memakan hak orang lain yang bukan hak kita. Itu kita kena faham. Islam mendidik kita supaya setiap harta yang kita perolehi itu kita kena ingat bukan semua untuk kita. Bila duit itu sampai kepada nisab, sampai kepada haul, kena keluarkan. Bukan kita punya. Hak orang lain. Kena beri. Jadi lelaki ni, pakcik ni dia kata, Ustaz macam mana nak kena buat ni Ustaz? Nak kena keluarkan sekarang ke ataupun keluarkan ikut tahun lepas? Sebab tahun lepas dah dapat dah. Cuma saya tak berusik. Jawapannya apa? Kena keluarkan daripada tahun lepas. Dapat jadi KWSP tu, yang pertama sekali seperti mana diputuskan oleh Muzakarah Fatwa Kebangsaan, kena terus keluarkan zakat. Jangan ditangguh-tangguh. Sebab apa? Kadang-kadang orang dapat KWSP ni, keluar tahu habis. Bayar rumah, bayar kereta lah, buat rumah baru lah, habis. Tak sampai nak keluarkan zakat. Sedangkan dalam duit KWSP itu, ada hak orang lain yang perlu ditunaikan. Jadi bila kita dapat duit KWSP, perkara pertama yang kita kena buat adalah keluarkan yang bukan hak kita. Keluarkan sedekah. Keluarkan zakat yang wajib bagi kita. Kerana itu bukan hak kita. Tapi kalau kita makan, maka kita berdosa nama dia. Contoh macam tadi kita katakan, dia nak makan daripada harta yang haram. Nak makan tengok, dia zakat belum bayaran. Lalu dia beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka suqila minha, kata Nabi SAW. Allah akan menyucikan hatinya daripada titik-titik hitam tadi. Titik hitam memandang maksiat, titik hitam memakan harta-harta yang haram, titik hitam mencela, mengumpat. Bila dia bertaubat, tengah membawang dengan kawan dia, kan dia cerita pasal anak orang lain, dia cerita pasal bini orang lain, mengumpat tentang orang lain, cerita kebukaan orang lain. Tiba-tiba dia astagfirullahalazim, bulan Ramadan ni kan. Apalah bulan Ramadan kau ajak dia mengumpat? Ayolah kau ni, dia kata. Bulan Ramadan ajak dia mengumpat. Walaupun sebenarnya bukan Ramadan pun tak boleh mengumpat. Cuma kita bulan Ramadan ni Allah Subhanahu Wa Taala mendidik kita, mengajar kita, mentarbiah kita supaya kita meninggalkan segala sikap-sikap buruk kita yang lalu. Jadi bila kata kau ni apa lah ajak dia mengumpat? Dia tak nak mengumpat, kau ajak dan.
Kata astagfirullah, dia pun bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengumpat ni tuan-tuan, dia bukan orang yang bercakap je bersalah. Orang yang dengar umpatan pun dikira berdosa. Jangan ingat ustaz, saya tak join dia ustaz, tapi saya curi dengar je lah ustaz dia cerita. Macam best pula dia cerita, saya dengar je. Saya tak join ustaz. Dengar itu pun dianggap berdosa, dianggap bersubhat dalam mengumpat, mencerita buruk hal orang. Betul Allah gambarkan orang yang mengumpat ni, hadukum ayakula lahma akhihi mayitan. Allah menggambarkan orang yang mengumpat itu seperti orang yang memakan daging orang kawan dia sendiri, daging saudara dia sendiri. Pada zahir dia puasa. Dia tak makan daging ayam, daging lembu, dia tak makan. Nasi tak makan, air tak makan, dia puasa. Tetapi pada hakikatnya dia dah makan daging manusia yang lebih haram lagi, yang jauh lebih jijik lagi dia makan. Dengan cara apa? Dengan dia mengumpat kawan tu tadi. Maka sia-sia puasa dia. Lepas tu kata Nabi SAW, man lam yada' qawla zur wal amalu bihi laysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabah. Orang yang tidak meninggalkan perkataan-perkataan keji, ni mengumpat, menghina, sedangkan dia berpuasa, falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka puasa dia tu tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak perlukan kepada puasa dia. Allah tak pandang pun kepada puasa dia. Puasa dia menjadi sia-sia. Lepas tu Nabi SAW sering sebut, hadis yang sering kita dengar, Nabi SAW sebut, kam min sa'imin laysa min hadhihi illa ju'i wal atash. Berapa ramai orang yang berpuasa, tetapi apa yang dia dapat daripada puasa dia hanyalah dapal dan dahaga. Sebab apa? Time puasa mengumpat, menghina orang, mencaci maki orang lain. Nampak orang tu macam bulat sikit, dia panggil panda. Panda, dia panggil kawan. Nampak kawan tu besar sikit tinggi, dia panggil badak. Badak, sini jap badak. Kan? Dia panggil, nampak kawan tu kepala besar sikit, dia panggil flower misal. Menghina orang, menyakitkan hati orang, sedangkan dia berpuasa ni. Jadi kata Nabi SAW, puasanya adalah sia-sia. Yang dia dapat hanya apa? Lapar dan dahaga. Sebab dia tak puasa pada hakikatnya. Dia mengumpat, memakan daging anak Adam yang lain. Sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila seseorang itu dia mengumpat, cerita buruk orang lain, kemudian kata astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Apa kau buat ni? Jangan mengumpat, tak eloklah, berdosa bulan Ramadan ni, dia kata. Maka dia beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang tanya, ustaz, habis tu macam mana saya nak buat, ustaz? Kang, kalau saya tak join, orang kata sombong. Dia ajak berburak. Burak ni biasa tu mesti nak membawang. Lagi kalau perempuan kan, tak sah kalau dia tak berburak. Kalau berburak tu mesti cerita pasal hal orang. Itu masalah tu kan. Jadi ustaz, macam mana saya nak buat, ustaz? Orang ajak berburak, kau tak berburak kang, orang kau bahas sombong. Tapi kalau join berburak, mengumpat orang lain pula, ustaz. Macam mana nak buat? Maka yang pertama, kita kena nasihatkan kawan kita tu. Bagi tahu dengan dia, kau ni tak baik lah cerita pasal orang. Kadang-kadang orang kata, ustaz, bukan tak nak cakap ustaz kan, orang kata kita ni bajet baik pula ustaz kan. Tu yang masalah kan. Kau ni tak payah cacah baik lah Tapi itulah yang kita kena buat. Kita kena tegur kalau kita tak nak bersubhat. Ataupun cara yang kedua apa? Kita tukar topik lain. Lebih mudah lah kan. Kita tukar topik lain. Kita topik lain tak best lah cerita ni. Tak mana cerita seorang ni tu kan. Ataupun kita tinggalkan majlis tersebut. Maka itu kaedah yang diajarkan oleh para ulama. Itu kita menjauhkan diri kita daripada mengumpat cerita buruk hal orang lain. Mengumpat tapi dah terlanjur ustaz, dah terlangsung mengumpat cerita buruk seorang ustaz. Apa nak buat ustaz? Istighfar. Memohon ampun kepada Allah SWT. Mohon maaf kepada orang yang diumpat. Jadi bila mana dia mohon ampun kepada orang yang memohon ampun kepada Allah, istighfar, mohon maaf kepada manusia. Sebab tu dosa kepada manusia kena minta maaf dengan manusia. Itu berat dosa manusia. Dosa dengan Allah SWT itu berkemungkinan Allah ampunkan. Innallaha ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun. Kita istighfar, Allah ampunkan. Tapi dosa dengan manusia tuan-tuan, belum tentu manusia akan ampunkan. Jadi kena berhati-hati. Kita menghina orang, mencaci orang, cerita buruk orang, mengumpat, mengadu domba. Maka ini semua dosa antara manusia. Makan harta orang lain. Itu kena minta maaf dengan manusia itu sendiri. Kena istighfar, bertaubat dan memohon maaf kepada manusia. Dan manusia belum tentu diampunkan. Allah Subhanahu Wa Taala, ya, setiap kali kita bertaubat, Allah kata Allah akan ampunkan. Tetapi manusia belum tentu. Sebab itu janganlah kita, kalau boleh jauhkanlah daripada membuat dosa sesama manusia. Sebab akibat dia sangat besar dan kesan dia dalam masyarakat kita. Okey.
Jadi tuan-tuan rahmat Allah SWT, bila dia bertaubat, istighfar, suqila minha, Allah akan membersihkan titik hitam yang ada dalam hati dia. Tadi kan dia buat dosa, mengumpat, cerita, menghina orang, titik dalam hati dia. Tapi bila dia istighfar, astaghfirullahalazim, apa yang aku buat ni tak baik, dia cerita buruk seorang. Dia pun mohon maaf kepada orang yang mengumpat. Sorry lah, gitu dia cerita buruk pasal kau. Kenapa dia gorap dengan kau ni? Contoh Ataupun dia kata, dia menghina orang, dia kutuk orang. Dia kata, astaghfirullahalazim, dia minta maaf lah ya. Saya bukan apa terlapeh. Saya ni mulut memang tak ada insurans, dia kata. Memang kalau cakap memang habis semua dan sombong. Memang tak boleh nak kawal. Dia kata, saya minta maaf lah ya. Dia minta maaf. Taubat. Janji tak ulang lagi. Maka Allah akan bersihkan hati dia. Tapi kata Nabi SAW, wa in zadat hatta yughallafa biha qalbu. Tapi kalau dia tak bertaubat, buat dosa, mengumpat, terus buat dosa, seronok pula tu. Yang lagi dahsyat tu setiap bangga lagi kan. Zaman sekarang ni tuan-tuan, mengumpat tu lagi dahsyat. Sebab apa? Zaman dulu kita mengumpat orang-orang dekat-dekat rumah kita ya. Ni jam ni tuan-tuan, kita boleh mengumpat dalam Facebook, dalam YouTube, dalam live pun kita boleh mengumpat. Kan saya cerita dengan tuan-tuan dalam live ni, kita mengumpat orang lain, kita cerita buruk orang lain. Maka kesan lebih ramai. Kalau 1,000 orang tengok, 1,000 yang berpakat untuk melakukan dosa mengumpat. Sedangkan puasa ni. Kan? Jadi bila mengumpat, terus mengumpat. Menghinanya terus menghina. Seorang dihina, seorang dipanggil panda, seorang dipanggil flower horn, seorang yang badan gemuk sikit dipanggil gajah, yang kurus dipanggil lidi. Habis semua dia beri gelaran ni. Habis semua dihina orang. Kan? Makan pula harta-harta yang haram. Harta yang haram ni tuan-tuan, kalau kita makan sekali, kita akan seronok. Itu kesan dia. Dia sama macam judi. Sekali kita usik, nak berhenti itu bukan mudah. Sebab apa? Dia jadi seronok. Bila kita ambil harta yang haram, kita makan rasuah. Kat jabatan ke, dekat syarikat swasta ke, mana-mana lah. Kan? Mana-mana ada rasuah. Kita ambil sekali tuan-tuan, kita akan jadi seronok. Sebab apa? Dapat duit mudah. Siapa nak bagi duit free-free ni? Jadi kita akan jadi seronok. Akhirnya kita lalai, leka, kita hanyut dengan noda dan dosa. Susah nak bertaubat. Dia kata Nabi SAW, bila seseorang itu dia terus berbuat dosa kepada Allah SWT, maka titik hitam yang berlaku tadi akan terus bertambah hatta yughallafa biha qalbuh, sehinggalah titik-titik hitam itu akan meliputi, akan menutupi hati seseorang itu, sehingga hatinya menjadi hitam. Fadzalika ar-ranu alladhi dzakara Allahu fi kitabihi kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Dia kata Nabi SAW, maka itulah ar-ran yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya, yakni dalam Al-Quran, melalui firman-Nya, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak, bukan seperti itu. Sebelum ayat tersebut dalam surah Al-Mutaffifin, Allah kata apa? Wa idza tutla alaihim ayatuna qalu qad sami'na walau nasha' laqulna mithla hadha inna hadha wa idza tutla alaihim ayatuna qala innahu asatirul awwalin. Bila dibacakan kepadanya tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, lalu dia kata apa? Innahu asatirul awwalin. Ini semua cerita dongeng ni, dia kata. Bila dibacakan tentang firman-firman Allah Subhanahu wa taala, dia tak boleh nak dengar, tak boleh nak terima ayat tersebut. Bahkan dia menyanggah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Perkara ini berlaku tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pernah dengar tentang satu rakaman audio seorang lelaki pengikut kepada KH Ahmad. Seorang lelaki yang mendakwa dirinya sebagai Rasul Melayu. Tuan-tuan pernah dengar tentang KH Ahmad. Dia dah bertaubat dah. Dah dipaksa untuk bertaubat, kan? Dia dah mengisytiharkan dirinya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada ajaran Islam yang sebenar. Tapi hakikatnya dia terus melaksanakan ajaran sesat dia. Mendakwa dirinya sebagai Rasul, dan pengikutnya masih ada sehingga hari ini. Kalau tuan pernah dengar satu rakaman audio tersebut, bagaimana seorang lelaki pengikut kepada KH Ahmad ini dibacakan kepadanya tentang firman Allah Subhanahu wa taala, bagi tahu kepada dia nabi yang terakhir, rasul yang terakhir itu adalah Nabi Muhammad SAW. Dia tak nak terima. Sebab apa? Ar-ran, kata Allah Subhanahu wa taala, kerana hatinya telah diliputi, telah diselaputi dengan dosa-dosa, dengan kesalahan yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala.
kalla bal rana ala qulubihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mampu untuk menerima ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu. Kenapa? Kerana hati mereka telah mati. Hati mereka telah diselabuti dengan dosa-dosa yang dilakukan dalam kehidupannya. Maka yaksibun, apa yang dia lakukan dalam kehidupan dia. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sidang pendengar, kita kena perhatikan supaya hati kita tidak menjadi hitam, tidak menjadi kotor seperti mana yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis ini. Macam mana kita nak menjaga hati kita supaya tidak menjadi hitam dan kotor? Kena sentiasa bertaubat. Ya, kita tak akan dapat lari daripada melakukan kesilapan. Nabi sebut kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu akan terus melakukan perkara dosa. Khata'. Nabi tak sebut khata'. Nabi tak kata buat kesalahan, tapi Nabi kata akan sering mengulang buat kesalahan. Tapi apa yang kita kena buat? Nabi sebut wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang melakukan dosa tersebut, orang yang melakukan kesalahan tersebut adalah mereka yang bertaubat kepada Allah. Jadi bertaubat. Walaupun 1000 kali kita dah mengulang dosa yang sama, tak apa. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, kata kepada Allah, ya Allah, aku ni hamba yang lemah ya Allah. Sukar untuk aku melakukan dosa ni, aku dah buat dulu, aku dah bertaubat, tapi aku buat lagi ya Allah. Ampunkan aku ya Allah. Kau berilah aku kekuatan untuk meninggalkan dosa tersebut ya Allah. Doa, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beri kita kekuatan meninggalkan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kita kena bertaubat, kena sering istighfar. Okey. Saya ingatkan habiskan 2 hadis hari ni tuan-tuan, tapi banyaklah cerabih hari ni kan. Okey tuan-tuan, kita pergi sedikit laju. Sehingga kan anda akan dapat melihat lelaki yang sangat tua dan lanjut usia. Tuan-tuan kalau ada buku boleh tengok dalam buku baris ke-6. Baris ke-6 ataupun baris 8 daripada bawah. Okey. Sehingga kan anda akan dapat melihat lelaki yang sangat tua dan lanjut usia dengan pemuda yang beli yang mentah, berkongsi lagak gaya serta tingkah laku yang sama dalam meninggalkan agama serta tidak mampu membezakan di antara perkara yang hak dan yang batil. Kata Sayyid Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari, bila mana hati anak Adam itu menjadi hitam sehingga mati hati anak Adam itu, oleh itu kita dapat melihat bagaimana lagak gaya manusia. Orang yang tua dan muda tak ada beza. Orang yang tua dah, umur dah 60 tahun dah, kita kata dah season dah. Dah memang kubur panggil mari-mari lagi dah. Kan? Memang kubur dah panggil-panggil dah. Tapi lagak gaya dia macam orang muda. Terus melakukan dosa dan maksiat kepada Allah. Tak nak mengunjukkan diri ke masjid. Muka tak pernah nampak ke masjid. Sembahyang Jumaat apatah lagi. Bahkan lebih tahu, torih melakukan dosa maksiat noda kepada Allah SWT. Dah tua bangka tapi main nombor. Itu yang masalah tu. Kan? Umur dah 70 tahun. Patutnya dah bertaubat dah. Dah tak lama dah Allah nak panggil dah. Bukanlah makna orang muda ni umur dia panjang. Tak. Orang muda pun belum tentu umur dia sampai 70 tahun. Tapi orang yang dah 70 tahun, 60 tahun ni, orang kata waktu yang hampir kepada kematian. Sepatutnya dah taubat dah. Nabi sebut orang yang umur 40 tahun sepatutnya dah sedar dah. 40 tahun. Ini kan kalau dah 60 tahun, 70 tahun, sepatutnya dah kembali kepada Allah dah. Tinggalkan dosa-dosa. Tapi bila mana dosa yang dilakukan itu daripada muda. Daripada muda dah main nombor. Sehingga dah tua bangka. Masih tak mampu untuk meninggalkan dia. Itulah yang Nabi sebut sebagai hati dah mati. Hati dah tak boleh nak berfungsi dengan baik. Hati itu dah tak berfungsi sebagai satu hati yang mengawal tubuh badan. Sebab apa? Dosa yang dilakukan daripada dulu. Tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia berkongsi lagak gaya yang sama dengan orang yang muda. Macam orang muda-muda. Patutnya orang tua ni banyakkan diri pergi ke masjid. Bukan orang tua lah, patutnya orang muda pun. Tapi orang tua itu lebih utama. Tapi dia muda duk pergi enjoy konvoi naik motor macam orang muda. Kan? Sedangkan dia sepatutnya dahlah zaman dulu dah menghabiskan kehidupan dia dengan perkara yang sia-sia. Ini sepatutnya masa yang tinggal sisa ni perbanyakkanlah ibadah ketaatan kepada Allah SWT. Tapi dia pun sama macam orang muda, perasan jiwa muda. Kan? Tapi tu kan kadang-kadang ada orang yang umur 60 tahun, 70 tahun tapi heboh nak kahwin lagi. Tu dah lah tu. Umur dah 70 tahun, 50 tahun banyakkanlah berzikir. Ini nak kahwin lagi lah, nak kahwin 3 ompek. Umur dah 60 tahun, 70 tahun.
Dan sepatutnya usia tu dihabiskan kepada ketaatan kepada Allah SWT. Baik. Dan kata Sayyidina Muslim lagi, bila orang itu dia tak mampu, bila hati dia dah jadi mati, akhirnya dia tak mampu dah nak bezakan yang mana baik, mana buruk. Ustaz Khairul Anwar sayu mendengar ceramah. Kan bulan Ramadan ni dia feel dia lain sikit kan. Bulan Ramadan ni walaupun tokat dah koring sebenarnya kan. Tak apalah. Okey. Jadi tak mampu lagi nak membezakan. Bila hati itu dah mati, dia dah tak boleh dah nak beza mana yang baik, mana yang buruk. Rumah sebelah surau, rumah sebelah masjid, tapi batang hidung pun tak pernah nampak. Yang lebih parah lagi, rumah sebelah masjid, tapi bila azan, dia pergi lawan ke arah masjid, pergi main nombor, pergi berjudi. Waliyadzubillah. Umur dah tua bangku, tuan-tuan. Ni benda ni bukan cerita dongeng, tuan-tuan. Bukan cerita palsu, bukan cerita reka-reka. Tapi realiti yang berlaku dalam masyarakat kita. Dan itulah yang dikhabarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Semua itu tidak akan terjadi melainkan kerana mati dan musnahnya hati sanubari, seperti mati dan musnahnya jasad sehingga tidak dapat untuk diambil manfaat lagi. Kata Sayyidina Aziz, hati itu dah mati. Dia dah tak berfungsi sebagai hati yang mengawal tubuh badan. Hati dia dah tak berguna dah. Dia dah tak mampu lagi nak membezakan yang mana perkara yang baik, mana perkara yang buruk. Itu tuan-tuan, sebelum hati itu mati, time hati itu sakit, kena ubati dia. Kalau macam mana tubuh badan kita kencing manis, kita kena makan ubat. Kadang-kadang setiap hari kena makan ubat. Bila kencing manis, umur dah lanjut, kencing manis ada, darah tinggi ada, setiap hari kena makan ubat. Maka seperti itu juga hati. Hati juga kita kena ubati pada setiap hari, kerana hati itu juga akan sakit pada setiap hari dengan dosa dan noda yang kita lakukan. Jadi kita kena bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, istighfar, memohon ampun kepada Allah, ubati hati kita supaya apa? Supaya penyakit yang menyinggap di hati itu tidak membawa hati itu menjadi mati. Macam tubuh badan kita. Kalau kita tak ubat, tak pergi klinik, tak apa. Nak mati, matilah, dia kata. Saya ni dah tua dah, malas nak pergi klinik. Tak nak ambil ubat, tak nak ubati penyakit yang sedia ada. Maka akhirnya jasad itu akan meninggal dunia. Maka seperti itu hati. Bila hati itu tak diubati, tak dirawati dengan rawatan yang sepatutnya, iaitu dengan istighfar, taubat, maka hati itu akan mati. Bila hati dah mati, dah tak ada fungsi lagi lah dalam kehidupan kita. Itu kadang-kadang kita pelik tengok, dia ni usia dah lanjut dah, tapi sibuk berjudi lagi. Muka dia tak, setiap hari nampak kat Toto kan. Umur dah 60 tahun, 50 tahun, tapi muka dia setiap hari. Yang lagi dahsyat tu tuan-tuan, siap bangga cerita dengan orang lain tu. Dan Alhamdulillah semalam dapatlah loteri, dapat beli kancil ni contoh kan, dapat beli motor, dapat beli rumah, duit loteri, siap bangga cerita dengan orang lain lagi. La haula wala quwwata illa billah. Okey tuan-tuan, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah daripada Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, tadi tu bukan ngumpat tuan-tuan ya, kalau saya kata ustaz ni ngajak ngumpat pula dalam live ni kan. Yang penting yang pun tak tercampak. Alhamdulillah, terima kasih banyaklah kepada yang bagi hadiah baru kan, bagi stand baru ni, tak tercampak dah, alhamdulillah. Harap melah kan, insya-Allah. Okey, jadi diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah daripada Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, wallahi la yarkabanna al-batilu 'ala al-haqqi hatta la tarawna min al-haqqi illa syai'an khafiyya. Demi Allah, kata Nabi SAW, sesungguhnya perkara batil itu akan menutupi perkara yang hak, sehingga kalian tidak lagi mampu melihat kebenaran melainkan seperti sesuatu yang sangat tersembunyi. Kata Nabi SAW, perkara yang hak akan meliputi perkara batil, akan meliputi perkara hak, sehingga kita dah tak nampak dah perkara yang hak, kita hanya nampak perkara yang batil. Sama seperti kita makan nasi lah kan. Kita makan nasi, mula nasi tu putih je. Kita ambil, letak gulai kan. Bila puasa-puasa ni sedap, teringat gulai ayam lah kan, kari daging lah kan. Kita letak gulai ayam misalnya, kita letak sampai habis, tutup dah tak nampak nasi putih dah. Letak pula ayam, letak pula sayur, macam-macam kita letak penuh pinggan tu, sehingga dah tak nampak dah nasi tu. Jadi diumpamakan nasi itu adalah perkara yang hak, perkara yang suci, tapi sebabkan dia dah ditutup dengan perkara-perkara lain, ditutup dengan kuah gulai, dengan ayam, dengan ikan, dengan ikan masin, macam-macam lah, sehingga tertutup, dah tak nampak lagi mana nasi putih itu. Maka seperti itulah Nabi kata, perkara akhir zaman, perkara yang batil itu akan menutupi perkara yang hak, sehingga manusia dah tak boleh nak cari perkara yang hak, dah tak nampak dah perkara yang hak. Seolah-olah perkara kebenaran itu, perkara hak itu, perkara yang sangat tersembunyi. Tuan-tuan tengok je lah,
politik kita hari ni kan. Saya tak nak cerita lebih-lebih politik yang kena gam. Tapi tuan-tuan tengok je politik. Saya bukan orang politik. Tapi kita dapat melihat dengan mata kepala kita bagaimana keadaan politik yang sehingga akhirnya kita tak tahu dah mana satu yang betul, mana satu yang salah. Kan? Kita tak tahu dah mana yang hak, mana yang batil. Sebab apa? Nabi dah bagi tahu perkara yang hak itu akan ditutupi dengan perkara yang batil sehingga perkara hak itu menjadi satu perkara yang sangat tersembunyi, yang tak boleh kita nampak. Okey. Masuk bulan habis ni kan. Tokak pun dah koring kan. Kita habiskan sikit tuan-tuan untuk hadis ini. Jadi inilah hal keadaan yang sangat serupa dengan manusia pada hari ini. Di samping itu perkataan matinya hati dalam hadis ini juga boleh difahami sebagai mati yang hakiki. Itulah apa yang berlaku pada hari ini, iaitu mencabut hati pesakit dari tubuh pemiliknya dan kemudian ditukar dengan hati orang lain seperti diketahui umum. Ini melalui pembedahan. Kata Said Abdul Aziz, makna hadis ini pemahaman ulama hadis. Dia tak memahami daripada satu sudut, tapi dia boleh juga difahami daripada sudut yang lain. Maksud yang Nabi kata matinya hati ni apa? Bukan daripada sudut mati yang maknawi yang kita sebut tadi, tapi boleh juga difahami dengan mati yang hakiki. Apa maksud mati yang hakiki? Hati itu dah tak boleh berfungsi. Macam mana kita tahu hari ini ada penyakit hati, yang hati itu bermasalah. Sehingga akhirnya hati itu perlu dikeluarkan, diganti dengan hati orang lain. Nak menunjukkan mukjizat baginda SAW, Nabi dah tahu dah yang mana suatu ketika nanti hati itu akan sakit, dia boleh mati. Seperti mana tubuh boleh mati, hati juga boleh mati. Dan kemudian hati itu pula boleh ditukarkan dan diganti dengan hati yang lain, hati penderma yang lain. Maka ini menunjukkan mukjizat baginda SAW yang mengetahui perkara-perkara gaib, perkara-perkara yang akan berlaku. Perkara tersebut adalah mungkin disebabkan hati yang telah mati dan tidak dapat berfungsi lagi, seperti matinya tubuh badan. Maka umpama yang sama, macam mana tubuh badan itu mati, hati itu juga mati. Dan dalam teknologi baru, kita boleh gantikan hati manusia itu dengan hati yang baru. Dan ada kajian tuan-tuan, bagaimana seorang lelaki yang hati dia rosak, lalu dibuat pembedahan dan digantikan dengan penderma hati yang lain. Yang ajaib itu tuan-tuan, bila digantikan dengan hati orang lain tersebut, orang yang mendapat derma, orang yang mendapat derma hati tadi, sikap dia berubah 360 darjah. Sikap dia berubah seperti orang yang mendermakan tadi. Itu yang dahsyatnya perihal hati ini. Jadi perkara tersebut menurut Said Abdul Aziz dah dikhabarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan mukjizat Nabi kita dalam memberitahu keadaan yang akan berlaku pada zaman ini. Penjelasan bagi peristiwa tersebut adalah dengan munculnya peristiwa itu. Jadi macam mana kita nak tahu syarah hadis kita dah sebut pada awal-awal pengajian? Macam mana kita nak mensyarahkan hadis-hadis tentang perkara-perkara gaib, tentang peristiwa-peristiwa akhir zaman? Syarahan kepada hadis itu adalah dengan berlakunya peristiwa itu. Kita takkan tahu, kita tak boleh nak faham hadis-hadis yang Nabi bagi tahu. Mungkin kita boleh faham daripada sudut zahir. Dan kadang-kadang pemahaman itu salah. Sebab apa? Sebab perkara itu belum berlaku. Tapi bila dah berlaku, baru kita faham. Oh, ini yang Nabi bagi tahu. Zaman dulu ketika ulama hadis mensyarahkan hadis ni, mereka tak nampak daripada sudut ini. Sebab apa? Zaman tersebut belum ada pembedahan hati. Tapi bila pembedahan hati itu dah berlangsung, dah berlaku, kajian dibuat sehingga berlakunya perpindahan hati, maka baru orang tahu, oh hati itu boleh mati, boleh tukar pula hati orang lain. Maka itulah syarahan bagi hadis itu, iaitu dengan berlakunya peristiwa tersebut. Dia berkata Imam Abdullah Ibn Abi Jamrah dalam kitab Bahjatun Nufus, syarah kepada Mukhtasar Sahih Al-Bukhari. Dan mungkin juga matinya hati itu adalah mati yang hakiki. Wallahu alam. Ini disebutkan oleh Ibn Abi Jamrah di dalam Bahjat An-Nufus. Jadi makna Al-Qudrah. Al-Qudrah di sini apa? Al-Qudrah ni tuan-tuan kalau ada buku boleh tulis catatan kekuatan. Saya tak terjemahkan Al-Qudrah itu. Al-Qudrah itu adalah kekuatan. Makna kekuatan boleh terjadi secara hissi atau terjadi secara maknawi. Boleh jadi kekuatan hati, fungsi hati itu secara hakiki. Fungsi hati itu secara hakiki apa? Secara hakiki dia fungsi dalam tubuh badan kita. Dan boleh juga sebagai fungsi yang maknawi. Fungsi maknawi apa? Seperti yang kita sebut pada awal tadi. Yang menjadi mengawal gerak tubuh badan kita sama ada baik ataupun buruk tubuh badan kita. Jadi dua-dua boleh difahami. Jika dia tidak lagi mampu untuk mengambil manfaat dari hatinya berdasarkan fungsi yang diingini, di samping syahwat yang menguasai dirinya sehingga tidak mampu melihat melainkan syahwat, maka itulah mati. Bila seseorang dia dah tak mampu untuk mengawal diri dia, dirinya telah dikuasai dengan hawa nafsu, dengan syahwat, sehingga dia tidak mampu lagi mengawal diri dia, maka itulah tanda hatinya telah mati. Hati dia dah rosak, dah tak boleh untuk mengawal diri dia kerana syahwat telah mengawal diri dia. Bila hati dah tak berfungsi, maka syahwat, hawa nafsu akan mengawal diri. Sehingga akhir kalam beliau,
lihatlah apa yang disebutkan oleh beliau, kerana apa yang dinyatakan itu sangat bermanfaat. Jadi kata Sayyid Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari, bolehlah lihat kepada dalam kitab Bahjatun Nufus bagaimana Syekh Ibn Abi Jamrah beliau mensyarahkan hadis ini dengan syarahan yang cukup terperinci, yang cukup hebat, bagaimana Ibnu Abi Jamrah dapat menghuraikan hadis itu. Ibnu Abi Jamrah ni tuan-tuan seorang ulama yang sangat hebat. Kalau tuan-tuan buka Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah, kita akan dapat melihat bagaimana kehebatan Ibnu Abi Jamrah di dalam menjelaskan hadis-hadis al-Imam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Wallahu alam tuan-tuan, saya mohon maaf jika ada terlanjur kata, tersalah bicara. Insya-Allah inilah yang kita sempat bincangkan. Selamat berbuka puasa, selamat pergi membeli juadah berbuka puasa. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan jumpa lagi pada sesi akan datang. Jika diberi izin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya mohon maaf jika ada terkasar bahasa dan terlanjur bicara. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang dan lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Dan hakikatnya keduanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.